Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis yang begini, yang ianya merupakan majlis yang terbaik di antara majlis-majlis yang terbaik, yang mana ianya mempermudahkan bagi kita banyak perkara-perkara yang terutamanya berkaitan dengan kehidupan akhirat sana, mengangkatkan darajat kita, mempermudahkan perjalanan hidup kita di mahsyar sana, dan akhirnya boleh membawa kepada masuknya kita ke dalam syurga dengan mudah. Oleh kerana itu, ikhlaskan diri kita dalam siri menuntut ilmu dan pastikan ilmu kita ini berpandukan kepada Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Barulah kita akan mendapat ilmu yang tepat dan ilmu yang mantap untuk kita hidup di akhir zaman. Kerana perjalanan kita makin lama makin berliku. Ya, perjalanan kita makin lama makin dahsyat. Jadi semua ustaz-ustaz TikTok begitu banyak sekali yang mana kita kena berhati-hati. Berbagai-bagai yang kita lihat, ya, letih nak menjawab. Kata orang Perak, jenuh nak menjawabnya. Ya, orang bila sampai tu dia hantar kita terpaksa jawab. Ya, hari ni beberapa benda yang sampai la ilaha illallah. Ya, seorang ustaz tu boleh tasmik Quran ramai, ya, sambil digerak-gerakkan telinga dia. Awal-awal orang yang tak nampak, tak pernah belajar tahfiz, dia nampak ustaz tu hebat. Ya, sedangkan bagi kita yang dalam bidang tahfiz, seorang ustaz tu kalau dah macam tu, keadaan 10 orang depan dia, sorry kata, ya, Allah jadikan hati manusia ni satu je, ya, maka dia boleh fokus pada satu. Kalau dua-dua tu sambil lalu je, kita tahulah, ya, walau dia pakar macam mana sekalipun, ya, memang nak dengar sekali dua tu agak sukar, ya. Okey, ala kulli hal tak apalah, ustaz tu nak TikTok kan, lantak dia lah. Ala kulli hal kita nasihat kepada para jemaah supaya berhati-hati. Itu lagi terpaksa jawab zikir-zikir yang subhanallah, ya, daripada hadis-hadis yang dhaif jiddan, hadis maudhu' digunakan. Sekarang ni orang tengah bertanya tentang selawat 1000 kali, ya, ke apa selawat, kita pun aduh letih nak menjawabnya. Kembalilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat khairul qurun yang telah membawa risalah itu dengan tepat, maka mereka lebih tahu apa arti selawat. Kerana mereka yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami nak berselawat? Lalu Rasulullah ajar. Dan Rasulullah telah terangkan kepada para sahabat yang bertanya tentang selawat-selawat ini. Datang kita tokok tambah sakit. Agama kita ni, kaedah dia, agama ni, tapi nak kata sama tak, orang yang dalam bidang perubatan ni, dia tahu tentang bab-bab penyakit ni, kita kat luar cuba nak menguraikan ikut ijtihad kita, sedangkan kita tak ada ilmu. Ya, maka mulalah bila kencing manis tu dia ada idea dia, kan? Ya, kehanya dia tak belajar pun bahagian itu, tapi dia boleh bagi pandangan sehingga orang boleh percaya. Berbahaya. Ya, berbahaya. Saya teringat seorang hamba Allah tu. Ya, bila ditanya pada, terutamanya dia pergi Bomo kata dia ni kena sampu, kena apalah, kena berbagai bentuk. Dan akhirnya dengan Bomo tu je lah dia bergantung. Bila last kali dia pergi jumpa doktor dan didapati kanser stage 3. Ya, dah sampai tahap 3. Kesudahannya. Ni kesan dia. Ya, agama lebih daripada itu yang kita takut, kesannya neraka. Itu yang paling kita takut. Membatalkan akidah kita, membatalkan tauhid kita, membatalkan segala amalan kita bila kita salah dalam bab agama. Oleh kerana itu berhati-hati bagi orang yang ada ilmu sedikit untuk berbicara tentang agama. Dan orang yang tidak ada kefahaman Quran dan Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik, berhati-hati. Kerana kamu akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di depan Allah. Maka jawablah kamu depan Allah. Kerana manusia, kerana pangkat, kerana apa? Jawablah kamu depan Allah nanti. Baik. Jadi kita sambung balik dalam surah An-Nazi'at ini, yang mana kita telah membicarakan melalui penafsiran yang terdapat di dalam kitab, kita ambil daripada Sahih Tafsir Ibn Katsir,
yang berkaitan dengan surah An-Nazi'at yang Allah mulakan dengan kalimah sumpah wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqa. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ayat ini kita telah pun terangkan dan telah pun terjemahkan pada pelajaran yang lepas bahawa ianya berkaitan dengan para malaikat. Dan kita dalam bab malaikat ini, mereka adalah makhluk Allah yang mana di kalangan mereka adalah makhluk Allah yang paling rapat, al-muqarrabun yang dikaitkan. Dan mereka ini adalah makhluk Allah yang mentaati Allah tanpa banyak kita bicara. Jangan kita selam dengan berbagai-bagai cerita-cerita Israiliyat untuk menguatkan cerita kita, menyeronokkan cerita kita. Ini berlaku apabila bab isu jin, ya, berkaitan dengan jin. Diceritakan dengan cerita nama jin itu, nama jin ini, raja jin apa semua. Kita katakan, ya, kalau dah masuk unsur Israiliyat, dia akan merosakkan banyak perkara. Dan kita tidak perlu nak menghafalkan nama-nama jin yang begitu banyak, ya. Memadai kita menghafal apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Dalil-dalil yang nas, yang qat'i, yang jelas daripada Rasulullah, cukup dah. Begitu juga kalau para malaikat, begitu juga kita berdiri di atas dalil-dalil qat'i yang jelas. Sehingga kan nama Israel itu pun menjadi perbahasan. Yang mana dikaitkan dengan kisah, dikaitkan dengan datangnya daripada Israiliyat. Yang jelas dalam Al-Quran malakul maut. Maka kita berdiri di atas tu, habis cerita. Tetapi sayang kita ni, tu pasal seharusnya difahami, kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah secara tepat. Ya, mengikut cara Rasulullah, mengikut cara para sahabat, mengikut cara 3 kurun yang terbaik. Itu yang dituntut, kita tak cari. Itu masalah kita. Ya? Masalah masyarakat kita, benda yang khusus, yang mesti, wajib, asas dicarikan, kita tak nak cari. Akhirnya kita tak mengenali Allah seperti mana yang Rasulullah ajar. Kita tak mengenali Allah seperti mana yang diarahkan. Beriman. Sayang, ya, tuan-tuan dan perempuan, sampai hingga akhir hayat setengah hamba-hamba Allah ini, masyarakat kita tidak mengenali Allah seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka hancur. Ya, apa kita nak jawab bila kita berada di alam barzah? Marrabbuka, kita sendiri tak mengenali pencipta kita dengan cara yang betul. Kerana mereka akan memperbahaskan, ya, kerana berkaitan dengan akidah falsafah, tauhid falsafah. Maka mereka akan menjawab cara falsafah. Begitukah cara Rasulullah ajar kepada kita? Satu persoalan asas kita tak clear. Maka tak clear lah segala-galanya. Baik, jadi ayat yang kita bicarakan dalam surah An-Nazi'at ini, pada pelajaran yang lepas kita telah lihat ayat ini dikaitkan dengan malaikat wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, malaikat yang mencabut nyawa secara keras dan yang mencabut nyawa secara lembut. Dan kita bahaskan. Dan malaikat-malaikat yang banyak ini adalah makhluk Allah yang terpilih. Dan sehingga kan malaikat-malaikat itu ada di kiri kanan kita dan juga ada di dalam rumah kita jika melengkapi ciri-ciri rumah yang soleh. Kita kena lihat rumah kita itu rumah soleh ataupun tidak. Kita yang dimaksudkan rumah yang soleh itu bagaimana kedudukan rumah itu. Ya. Rasulullah katakan jangan jadikan rumah kamu seperti seperti perkuburan. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, syaitan tidak akan masuk. Okey? Berarti rumah itu dihiasi dengan Al-Quran. Dihiasi dengan tahajud, dihiasi dengan solat-solat sunat. Ya. Dan wanita menjadi solat wajibnya di rumah. Okey? Lelaki maka diarahkan meninggalkan sisa-sisa solat sunat di masjid itu, misalnya qabliyah atau ba'diyah ataupun solat Jumaat ba'diyah tu, ya, maka dibuatkan di rumah. Kenapa? Nak jadikan rumah itu sebagai rumah yang soleh. Yang kedua, rumah itu tidak ada unsur-unsur yang mana malaikat tidak akan masuk seperti gambar-gambar. Kita bagi orang yang sunnah kena ada prinsip dalam bab ini. Ya, gambar-gambar kita tidak akan lekatkan pada di dalam rumah. Walaupun gambar kita tu handsome di zaman muda ke, ya, takkan kita lekat. Ingat, itu prinsip. Kerana malaikat tidak akan masuk. Rumah yang ada patung pun tidak akan masuk. Suka sangat patung-patung,
ya, walaupun patung tu kecil untuk hiasan, ya, don't give orang yang bagi tu, hilangkan, buangkan, pancungkan kepala dia. Okey? Baik. Dan rumah yang mana di antara yang menjadi masalah rumah yang ada loceng. Bila dibahaskan tentang loceng ini, dia berkaitan dengan muzik. Ada piano, ada organ, ada apa lagi tu. Maka elakkan. Jika kita ada anak-anak kecil, elakkan bagi anak-anak tu beli apa? Toys berbentuk gitar ke, piano ke, elakkan. Kerana ia merupakan satu perkara yang tidak disukai. Hatta Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat apabila di antara ternakan mereka ataupun kenderaan mereka, unta-unta mereka diikatkan dengan loceng. Rasulullah kata malaikat tidak akan bersama dengan tunggangan ini. Mengisyaratkan kepada kita bahawa loceng adalah satu benda yang berbahaya, yang menyebabkan malaikat jauh, malaikat rahmat tu jauh. Kadang-kadang kita lihat orang-orang perempuan, dia buat emas gelang tu berloceng kan. Elakkan berloceng. Okey, ataupun nak hantar majlis kahwin ke, ya, pakai hantaran, letakkan emas pada gelang tu ada loceng. Elakkan. Baik. Jadi itu di antara perkara yang menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk. Dan di antaranya juga malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang ada anjing. Anjing dijadikan bahan belaan seperti pet. Kalau anjing sebagai jagaan tidak menjadi masalah. Anjing tu nak buat kerja, jaga kawasan rumah, jaga binatang, jaga ladang, buat jagalah, tak apa. Tetapi bukan diangkat, dipeluk, dicium, ya, diletak tidur dalam rumah, tak. Nak mandi ke apa kan tak menjadi masalah, beri makan dia tak menjadi masalah, tapi tidak dibenarkan untuk dimasukkan ke dalam rumah. Ya, ini di antara peringatan-peringatan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain-lainnya berkaitan rumah yang aman daripada maksiat, rumah yang tidak ada perkara-perkara mungkar, itu semua dikaitkanlah. Baik, jadi ini semua hanya Allah yang mengetahui, yang mana rumah yang ada malaikat yang disebutkan malaikat rahmat ini menunjukkan rumah itu ataupun kita berada dalam kebaikan. Tetapi bila malaikat rahmat tidak ada, apa yang akan ada? Maka syaitan akan ada. Nah, ini dia jadi isu. Bila perut kita kosong, apa yang ada? Angin. Okey, maka makan nasi lemak cepat. Kalau yang lapar kan makan. Ya, penuhkan perut tu supaya perut yang kosong itu dapat dipenuhkan dengan cara yang betul. Kalau tidak, sakit. Itu misalnya. Bila rumah itu malaikat tidak ada, maka syaitan akan ada. Kaedah dia. Na'udzubillah. Dan syaitan memang ada dah. Di mana-mana pun ada dah. Ya, sehingga dia menunggu kat pintu ada, kat atas atap rumah ada, kat bilik air ada, berbagai-bagai tempat ada. Cuma kita je yang tak tahu. Semuanya ada di dalam dalil-dalil yang Rasulullah SAW terangkan. Namun kita tidak diarahkan untuk takut kepada syaitan. Satu, ya, penting tu. Yang kedua, kita tidak diarahkan, ya, mengagung para malaikat sehingga kita menganggapkan bahawa malaikat sahaja seolah-olah malaikat itu Tuhan yang boleh membantu kita. Jangan, supaya tidak terjebak dalam masalah-masalah syirik. Ya, penting. Takut pada syaitan, yakni disebutkan takut kepada hantu boleh membawa kepada syirik besar, bukan syirik main-mainan. Syirik besar. Maka dia boleh membatalkan, ya, akidah kita yang sahih. Dan begitu juga kepercayaan malaikat-malaikat yang mana kita percaya seolah-olah dia yang boleh memberikan itu ini, ya, maka dia pun boleh terjebak dalam masalah syirik. Malaikat hanya melakukan apa yang Allah arahkan. Itu sahaja dan tidak lebih. Baik. Jadi kita sambung lagi ayat ini. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahirah. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah satu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan sahaja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Baik. Jadi ayat yang mana kita lihat pada ayat yang 1 sampai ayat yang ke 5 menerangkan sifat-sifat malaikat secara umum. Okey, kita selesai dalam masalah malaikat. Mereka itu adalah makhluk yang terpilih, makhluk yang paling rapat dengan Allah dan makhluk yang taat hubungan mereka dengan Allah. Ya, mereka tidak ikut arahan kita. Mereka hanya mengikut arahan Allah. Okey. Maka oleh kerana itu kisah Harut Marut yang kita kalau baca dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tu, berhati-hati dalam penafsiran. Pastikan penafsiran itu sahih. Kerana kisah Harut Marut itu dicampurkan dengan kisah Israiliyat yang menyebabkan Harut Marut itu adalah 2 orang malaikat, tidak dinafikan. Cuma bila Israiliyat membawa cerita tu, dia dah jadi cerita lain. Ya, yang menyebabkan 2 malaikat ini dikatakan melakukan maksiat, telah melakukan dosa. Sedangkan Allah kata dalam Al-Quran, malaikat tidak pernah melakukan dosa. Mereka mengikut arahan Allah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, apa juga, pastikan kita punya penilaian ataupun tapisan kita rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis yang sahih. Ya, kita tengok, ada tak dalam hadis berkata begitu? Ada tak dalam Al-Quran berkata begitu? Bila kita menyaksikan dalam kisah penafsiran itu, Harut dan Marut itu melakukan maksiat. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, malaikat tidak pernah melakukan maksiat. Ya, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka lakukan apa yang Allah buat. Ha? Wala ya'sunallah. Mereka tidak pernah melakukan maksiat. Maka kita ambil timbangkan. Yang mana betul? Sudah tentu Al-Quran betul. Begitu juga dalam bab macam orang yang suka, ya, dalam bab ruqyah ni, ya, ruqyah. Okey, merawat orang ni, kadang-kadang kita pergi ke bomoh lebih nampak segak dia dengan serban jubah janggut panjang. Dah kita kata ustaz besar dah. Ya, sedangkan dia mengandungi khurafat-khurafat yang besar. Apabila dia mengatakan, ya, cukup walaupun dia tak kata kita ni boleh nampak jin. Kita ni boleh nampak jin. Ya, tetapi dia kata bila dia scan tu, encik ada 50 ekor jin pada diri encik. Itu mengisyaratkan dia boleh nampak dan boleh kira sampai 50 ekor. Ini melalui pengalaman, ya. Kerana orang tu masyhur satu ketika dahulu, ya, keluar sampai dalam TV. Ya, sampai orang, ya, budak tu datang bertemu dengan kami tu. Ya, datang bertemu dengan saya dan bertanya, betul ke ustaz macam tu? Dia pergi jumpa ustaz jugalah, orang tu nama dia. Ya, dia scan saya, dia kata awak ada 50 ekor jin. Lepas tu suami awak tu saya rasa ada 70 ekor jin. Dia kata, suruh bawa suami. Macam mana saya nak bawa suami, ustaz? Saya clash dengan suami saya. Kan? Mula. Panjanglah cerita. Ala kulli hal. Ya. Nak bagi tahu. Saya kata, awak percaya ke?
Tak tahulah Ustaz. Jangan percaya. Khilaf dengan Al-Quran. Al-Quran jelas dalam surah Al-A'raf, kita tak boleh nampak jin. Jin nampak kita. Macam mana kalau kita boleh kira sampai 10 tu, berarti kita boleh nampak. Bercanggah. Dan kalau kita menyaksikan seseorang itu mengatakan dia boleh nampak, dia adalah pesakit, bukan dia perawat. Ya. Dia pesakit yang perlu diubat, kerana orang yang sakit ini, yang kena rasuk, jin meminjam mata dia, ya, untuk tengok kawan-kawan dia. Maka dia yang kena rawat. Orang yang betul-betul normal, kehidupan kita manusia, Allah sebutkan kita tak boleh nampak benda-benda yang begitu. Ya. Oleh kerana tu, jangan kita terpengaruh. Ramai yang terpengaruh. Sampai keluar TV tu, dahsyat lah tu kan. Ya, terpengaruh. Kenapa? Kerana kepercayaan-kepercayaan yang dibawa, kita pula tak lengkapkan ilmu kita di dada dengan dalil-dalil yang kuat. Maka kita pun okey je lah, kan. Maka silap, sebenarnya silap dalam bab-bab yang begitu. Kenapa? Bila kita percaya kepada bomoh, dah sana ada benda-benda khurafat dan syirik, apatah lagi kita pula minta dia ruqyahkan kita, ya, akhirnya kita di antara orang yang tidak layak untuk mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman pada hari yang mana bukan orang yang di antara orang yang tidak layak mendapat 70,000 yang bakal masuk syurga tanpa hisap. Ya, sayang, rugilah kita. Ya, sedangkan mungkin kita ni adalah orang-orang yang dicalonkan untuk dimasukkan. Baik. Kemudian kita lihat apabila Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah, yakni sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama yang menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringkan dengan tiupan kedua. Okey, ini di antara perbincangan kita pada pelajaran yang lepas, bahawa berlaku gegak gempita yang besar itu berarti berakhirnya dunia. Bila wallahu alam, tetapi tuan-tuan dan perempuan, dunia akan berakhir dan kita adalah di antara orang yang juga akan berakhir di muka bumi ini. Ya, hiduplah sekarang ni alhamdulillah, tapi ingat kita akan mati. Ya. Kita akan mati. Dah dapat pun surat mati setengah tu, kan. Maka bila kita dah mati, maka hubungan kita dengan Allah, ya, dah habis dah. Maksudnya dari sudut amalan dah habis dah. Tak ada. Habis apa nak amal lagi? Dah, amal jariah pun dah tak ada. Waktu itu bila kiamat berlaku, tak ada dah. Sedekah jariah kita pun dah tak ada. Ya, apa lagi yang ada? Tak ada lah. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, rasa syahdu bila amalan kita dah terhenti, dah tak ada apa. Hanya kita menunggu untuk diterima, diambil balik apa yang pernah kita lakukan. Okey. Maka Allah mengatakan yauma tarjufur rajifah, tiupan sangkakala pertama, tatba'uha radifah, maka berlaku tiupan sangkakala kedua. Tiupan sangkakala pertama adalah menghancurkan alam semesta. Adapun tiupan sangkakala yang kedua adalah untuk membangunkan, ya, makhluk-makhluk untuk dihisapkan. Jarak antara dua itu adalah 40. 40 apa? Wallahu a'lam. Kita dah belajarkan hadis tu. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku tak tahu. Aku bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah hanya kata 40 dan Rasulullah kata aku tak tahu. 40 tahun, 40 bulan, 40 minggu, 40 hari, wallahu a'lam. Serahkan ilmu itu di sisi Allah. Maka kita janganlah pula nak sibuk cari 40, mula datang kalimah 40. Dia manusia ni 40. Tengok ni 40. Allah sebut 40. 40 hari Musa, 40 ni 40, akhirnya sudahnya 40 khuruj, 40 hari khuruj. Keluar pula kan. Jadi masalah. Cari kambing 40. Bismillah. Okey, baik. Kemudian, maka itu adalah rahsia Allah dan dibangunkan kita mengikut keadaan bagaimana matinya kita. Yang hadis sebut, kalau orang yang mati syahid dibangunkan dengan pakai baju yang berdarah, lukanya, ya, tetapi bau keharuman kasturi. Dan orang yang mati dalam waktu melakukan haji dan umrah akan bangun dengan pakaian ihramnya sambil bertalbiah dan mengikut amalan masing-masing. Ya, cuma menyaksikan kita pada peringkat awal kalau mengikut hadis, kita bangun dalam keadaan tidak berpakaian dan bertelanjang tanpa berkasut. Namun
Rasulullah mengingatkan kepada orang yang pertama yang akan dipakaikan sudah tentu baginda sendiri, tapi dikatakan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka para nabi dikategorikan. Kalau ikutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, itulah kategorinya. Ya, kita dalam bahagian mana? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah masukkan paling kurang minas salihin. Amin. Baik. Kemudian Allah berfirman lagi, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yauma idzin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Ibnu Abbas berkata lafaz wajifah artinya khaifah, yang takut. Demikian juga pendapat Mujahid dan Qatadah. Yakni hati kita dalam keadaan takut. Bagaimana perasaan takut? Wallahu a'lam. Yang paling penting, kita ni dalam kehidupan dunia kadang-kadang pernah merasa ketakutan. Ya, ke tak pernah rasa takut. Ya. Ketakutan itu kadang-kadang mengikut keadaan. Bila seseorang itu takut, kadang-kadang boleh melemahkan anggota badan dia. Betul? Kaki. Ya, ini melalui pengalaman kita dulu. Ya, waktu saya teringat waktu pelajar Malaysia kena tahan. Ya, ada satu kes sana yang dibawa balik dari Pakistan tu. Kita dengar tu dah kecut perut kita. Apa hal, tak tahu cerita. Rupanya ada cerita dia tersendiri. Terduduk. Tak pergi universiti waktu tu hampir sebulan kan. Kita tak tahu. Ya, terduduk tu. Nak berjalan dah tak larat. Berarti perasaan takut tu ada. Ya, perasaan takut tidak boleh dinafikan, memang ada. Takut sama ada takut dengan binatang-binatang yang berbahaya, takut berbagai-bagai takut tidak menjadi masalah. Dan takut yang terbaik adalah takut kepada Allah. Dan takut yang mencemarkan akidah kita, takut kepada perkara-perkara tahyul yang boleh menyebabkan syirik. Itu tak boleh. Takut ada kaedah dia ada kategori dia. Maka kita lihat macam mana Nabi Musa sendiri takut berhadapan dengan Fir'aun. Kenapa? Kerana dia telah membunuh salah seorang pengikut Fir'aun. Jadi takut itu bertemu dengan pemimpin yang zalim. Baik. Ada pun takut, ya, selain daripada itu, ya, takut kepada Allah dibenarkan. Tetapi takut selain daripada takut Allah dan takut kebiasaannya baik-baik. Air panas tu. Baik. Dikhawatiri takut itu akan menyebabkan kita terjebak dalam masalah syirik. Bila masalah syirik, ya, dia akan merosakkan segala amalan kita, na'udzubillah, membatalkan segala amalan kita. Baik. Yauma tarjufur mana tadi? Qulubun yauma idzin wajifah. Maka bila seseorang waktu itu ada perasaan takut, sudah pasti kita ni semua waktu itu akan merasa takut kerana kita sebelum melangkah ke padang mahsyar, kita dihidupkan di satu tempat yang diturunkan hujan, yang diturunkan gerimis dan ditiupkan sangkakala kedua, maka kita bangun. Ya, dalam keadaan yang begitu kita dihalau ke arah padang mahsyar, maka di situ datang ketakutan, maka orang-orang yang tertentu, orang-orang yang diistimewakan, maka mereka berarti permulaan mukaddimah itu dah dapat kebaikan. Kalau mengikut hadis, bila kita menyaksikan pada hadis tersebut, orang yang diberikan pakaian, mereka itu di antara orang yang terbaik. Maksudnya orang tu di antara busyra dia, khabar gembira, dia akan berhadapan dengan perjalanan yang baik. Dan juga kita menyaksikan, ya, pada permulaan mahsyar itu peluh mengikut iman masing-masing. Siapa yang peluhnya tak ada, ya, maka dia di antara busyra yang baik. Khabar gembira untuk dia di mukaddimah permulaan dia di mahsyar. Dan kita akan menyaksi juga orang yang mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman, ya, di padang mahsyar, maka itu pun busyra. Ini di antara perkara-perkara yang seharusnya kita ambil tahu, ya. Dan kita ambil tahu apa amalan-amalan dia supaya kita menjadi orang yang terbaik di sana. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan, ya, tiba-tiba kita terpilih dalam kelompok yang besar tu, kita terpilih untuk menduduki satu tempat yang istimewa. Kita nak lalu, tiba-tiba dibagikan laluan orang yang terbaik. Maka tiba-tiba nama kita naik. Kan itu keistimewaan. Maka kita nak beramal dengan amalan-amalan tersebut.
Apa-apa pun akidah dulu. Saya ingatkan apa-apa pun masalah akidah mesti clear. Lepas tu baru datang. Seperti yang kita bacakan dalam surah Al-Insan. Di antara amalan yang terbaik. Apa dia? Untuk menceriakan muka di padang mahsyar. Kita tengok ya, Allah kata, qulubun yawma idzin wajifah. Pada hari manusia itu, kulub hati dia itu dalam keadaan ketakutan. Bila hati takut, dia boleh senyum ke? Tak boleh. Hati takut, dia tak boleh senyum. Kalau senyum pun, orang kata senyum, tawa. Ya? Kalau senyum pun tak kena. Kena pula waktu sakit, nak senyum, lagi tak boleh senyum. Ya? Baik. Maka di sini kita lihat sedikit ayat dalam surah Al-Insan. Supaya mudah-mudahan kita dapat beramal walaupun sedikit ya. Pasal kita nak registerkan diri kita termasuk dalam orang yang mengamalkannya walaupun sedikit, walaupun sekali. Ya. Penting. Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Bagi saya penting ini kerana ada iman kepada ayat tersebut. Kita beriman kepada ayat tersebut, mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Apa dia? Okey, cuba buka surah Al-Insan, surah yang ke-75. 76. Kita ambil ayat yang kelima. Kenapa dia bermula dengan abrar? Innal abrar. Kerana Rasulullah mengingatkan orang yang abrar itu adalah pemilik syurga. Ya, tidak ada kebaikan itu melainkan membawa ke syurga. Jadi Allah meletakkan innal abrara. Kita lihat ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, iaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Okey, ini air istimewa. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita membaca Al-Quran, pertama iman tu didahulukan. Kepercayaan kita kepada ayat ini didahulukan, yang menyebabkan kita akan mentakzimkan, mengagungkan ayat ini. Ya, kita rasakan bahawa ini merupakan satu wasiat ataupun satu ingatan Allah kepada kita. Kita letakkan keimanan tu dahulu. Jangan baca macam itu saja, dia tidak akan berkesan. Tapi kalau kita dah rasa kekaguman atas arahan Allah, atas penerangan Allah ini, maka kita bergerak. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya, ini dia. Siapakah orang abrar ini? Dan diperincikan. Pertama, ayat ini memperincikan orang yang abrar ini adalah orang yang menunaikan nazar. Buat walaupun sekali. Nazar yang macam mana? Yang menjadi perbahasan ulama, kita dah terangkan pada pelajaran-pelajaran yang lepas. Nazar terbahagi kepada 2 ataupun 3. Nazar yang diharuskan, nazar yang diharamkan, dan nazar yang dimakruhkan. Maka bila seseorang itu telah melakukan nazar, maka hasilnya harus dia menjadi wajib untuk ditunaikan. Tetapi jika nazar itu bercanggah dengan syariat, hukumnya haram. Itu nazar haram, tidak perlu ditunaikan. Mungkin disebabkan di zaman jahiliah kita tak pandai, tak tahu, maka kita pun bernazar. Ya, misalnya kalau menang bola, cukur kepala. Itu tak kena tu. Nazar yang tak kena. Kenapa pula baik berkaitan dengan bola pula kan? Menang Argentina, aku cukur kepala. Ya, lepas tu cukur janggut. Lagi sakit. Okey. Jadi benda-benda yang begitu tidak kena. Okey. Kemudian nazar yang sekarang kita lihat nazar yang diharuskan menjadi wajib. Nazar yang diharuskan yang mendapat tempat dalam ayat Al-Quran ini adalah nazar tanpa sebab. Okey, dia tak ada sebab. Tiba-tiba dia nak bernazar, ya, aku nak bagi makanlah grup Baitul Salam. Okey, cantik.
Dah nazar macam tu, tunaikan. Okey? Walaupun dia letak satu je nasi lemak ke, ya, satu je biryani pun dah cukup. Orang Baitul Salam juga, kan? Puncanya kita ni nak melakukan nazar jadi problem tu pasal minda kita tu mikir nak bagi secara banyak. Nazar untuk berpuasa, misalan aku nak berpuasa, ya, 1 hari. Maka tak menjadi masalah. Maka ianya perlu ditunaikan. Kenapa kamu nak puasa? Tak ada sebab, ya, saja aku nak bernazar. Itu dia nazar yang terpilih. Ada pun nazar yang masyarakat kita buat selama ni, ya. Maka nazar itu nazar yang setengah ulama ada yang mengatakan makruh dan setengah mengatakan haram. Apa dia? Nazar bersebab. Kalau anak aku lulus periksa, aku buat kenduri. Tu dia. Sebab apa dia buat kenduri? Sebab anak dia lulus. Kalau anak tak lulus, sorry aku takkan buat. Tu dia. Yang menjadi isunya, kenapa kamu berkira dengan Allah? Ulama membahaskan begitu. Kenapa berkira dengan Allah? Allah tak pernah berkira dengan kita. Maka nazar bersebab berselisih pandangan ulama, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Maka nazar yang selalu kita buat tu, kalau pas, kalau ni aku buat gini, semua tidak termasuk dalam kategori orang abrar dalam ayat ni. Okey? Maka disebutkan di sini nazar tanpa sebab dan nazar yang diharuskan. Tu dia. Buatlah walau sekali. Kalau kita nak masukkan diri kita, buat walau sekali. Ya, buatlah. Tapi saya ingatkan dalam bab nazar, jangan memberatkan kita. Takut kita tak boleh melakukan. Nazar nak puasa sebulan. Puasa sebulan Ramadan pun separuh mati. Ya, nak puasa sebulan. Ya, na'udzubillah. Jangan memberatkan kita. Okey. Kemudian kita saksikan ayat ini, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Yakni beriman dengan kewujudan alam akhirat. Kalau bernazar je okey, tapi tak beriman kewujudan alam akhirat, ya, maka dia tidak dimasukkan kategori ini. Maka dua ni kena gabungkan. Beriman dengan kewujudan alam akhirat. Bila kita menyaksikan dalam bab nazar ni, si kaya, si miskin, ya, boleh buat belaka. Tak memerlukan keuangan. Ya, tak memerlukan keuangan. Memerlukan sedikit tenaga. Ya, baik. Kemudian Allah berkata lagi, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Okey, 3 golongan yang mana kita bagi makan. Allah istiharkan sini bagi makan kepada orang anak yatim, orang miskin, fakir miskin dan orang yang ditawan. Mungkin orang yang ditawan ni kita tak dapat nak buat. Siapa orang yang ditawan? Tak ada kan kita. Okey. Tetapi fakir miskin dan anak yatim ni ada. Maka buat. Dan kita melihat ayat ini, ya, dia tidak menghadkan kepada kita. Okey, berapa banyak. Tetapi dihadkan makanan yang terbaik. Maka makanan yang terbaik mengikut keadaan. Faham kan? Jangan makanan terbaik bagi kita, orang tu tak boleh makan. Ya? Mentang-mentang kita orang Perak bagi fakir miskin dari golongan orang Amerika misalan. Mak, pening dia makan tempoyak kan? Tak, mengikut keadaan, mengikut suasana. Ya, pasal kita melihat, ya, setengah orang tu pasal bila dijemput orang miskin datang, ya, pernah menyaksikan udang galah mak badak besar. Ya? Tak disentuhnya orang miskin ni. Pasal tak pernah tengok. Macam mana nak makan udang ni, dia tengok. Yalah, satu ketika dahulu kita menyaksikan la ilaha illallah, kita nak meraihkan dia tapi dia tak reti nak makan. Jangan buat begitu. Berarti bersesuaian, ya, yang menyelerakan dia. Maka memberi makan dan memberi makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Orang miskin dan anak yatim, dua ni. Walaupun anak yatim tu kaya, bagi makan. Tak menjadi masalah. Orang miskin dah memang confirm lah. Ya, kalau kita kategori miskin,
kat sini, apa tu? Banyak tu kan. Okey, maka bantu bagi makanan yang disukainya. Dan tidak disyaratkan berapa banyak. Walaupun seorang kita buat, maka kita akan memiliki sifat-sifat ni. Bagi je lah. Ya. Rasanya boleh, kita tiap-tiap orang boleh buat. Cuba buat sekali. Ya, dalam minggu ni cuba buat sekali. Kita praktikalkan Al-Quran. Seorang je. Mana-manalah kita jumpa. Orang yang beriman, kita, sebaik-baiknya orang yang Muslim lah kita bagikan. Kemudian, apa Allah katakan? Syarat dia yang berikutnya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Tu dia. Clear, ikhlas. Bagi memang tak nak disebut-sebut, tak nak dibalas, tak ada apa. Tak nak ditangkap gambar, okey, nak masuk Facebook, tak nak pun. Tapi ialah benda ni dah zaman sekarang. Ya, kalau tak buat macam tu, orang tak percaya. Maka terpaksalah tangkap gambar. Tapi jangan menipu. Satu je, jangan menipu. Penting sangat. Ini dan tangkap gambar. Ya, waktu tu orang tengah pegang makan, tangkap gambar. Lepas habis gambar, ambil makanan. Ya. Dan saya pasal teringat saya pergi salah satu rumah kebajikan. Ya. Subhanallah. Ustaz dah tangkap gambar dia nak bagi bas ni, dia replika kunci tu, kunci bas. Ya, rumah anak yatim tu dia bagi sebesar mana? Besar kerusi tu. Replika kunci bas. Ya. Kami akan bagi. Letaklah kat dinding tu. 2 tahun dia letak, menunggu basnya tak sampai-sampai. Gambar dia dah keluar dalam surat khabar, ditunjuk ni gambar dia. Penipu. Maka itu lagi haram, lagi berbahaya kedudukannya. Nak bagi, tak nak sudah. Ya. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Ya. Kita dalam bab-bab ini memang kita tahu setengah orang berjanji, berbagai janji. Itu memang pengalaman kita. Ya. Tetapi kita dah melalui pengalaman ini yang menyebabkan kita, kamu sekadar berjanji je, cakaplah tak apa. Ya, sedapkan hati kamu. Namun, nak kita meletakkan harapan, takkan. Pasal melalui pengalaman-pengalaman yang beginilah. Ya. Namun, bagi orang yang betul-betul ikhlas nak bagi betul-betul. Kerana Allah dan bagi. Kalau tak ada benda tu, jangan dibuat. Jangan menyebabkan orang tertunggu-tunggu, kena pula anak yatim kan. Satu penginayaan kepada mereka bila kita buat begitu. Baik. Jadi di sini ayat ni mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keredaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a. Dan kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Wala syukura. Walaupun ucapan terima kasih. Uish, ikhlas bagi saya. Ikhlas sangat dia ni. Ya? Kalau inilah sifat memang ikhlas. Ini di antara kategori hamba-hamba Allah yang dia infak secara orang tak sedar. Tapi dia isunya dia akan jadi pada hamba Allah tu. Ya, kadang-kadang syaitan akan ganggu. Apa dia? Datang unsur ujub. Merasakan aku ni boleh infak tanpa orang sedar. Itulah pula dia kena pertahankan, kena belajar dalam berhadapan dengan benda-benda yang begini. Ya, kenapa pahala terlalu besar? Kemudian Allah mengatakan, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita bersedekah, adakan niat ini. Ya, Allah kata apa? Ayat ini mengisyaratkan orang yang bersedekah tu takut pada hari orang yang bermuka masam. Kita takut. Niat, ya Allah, ceriakan muka aku di akhirat. Apa Allah katakan? Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi walaqahum nadratan wa surura. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Clear? Subhanallah. InsyaAllah malam ni
ya, kita dapat tahu satu bab ini, cuba buat. Ya, dalam minggu ni kita cuba buat walaupun sekali, walaupun seorang. Ya, cuba. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Amin. Ya. Baik. Jadi ini di antara busyra, khabar gembira kepada mereka-mereka di permulaan. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah ya, agak menarik sekali. Sebenarnya alam nazak itu adalah alam yang akan menentukan kita baik buruk dalam perjalanan menuju alam akhirat. Ialah alam dunia inilah mukaddimah dia, yang mana bergantung kepada kita kalau betul kita ya ikhlas kita kepada Allah, betul cara kita mempelajari Quran dan Sunnah, insya-Allah ya, bila kita menjejak kaki alam nazak, confirm kalimah yang Rasulullah kata, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengannya. Itulah alam nazak. Maka itu adalah busyra, khabar gembira, mukaddimah yang terbaik. Kita suka nak bertemu dengan Allah, maka itulah busyra, khabar gembira yang terbaik. Tapi kalau kita takut, ya, maka di sana menunjukkan mukaddimah yang na'udzubillah. Oleh kerana itu, kita sekarang berada di muka bumi, apa-apa pun, ya, masih lagi bernafas, betulkan, tuntutkan ilmu dengan cara yang betul, faham akidah Al-Quran dan Sunnah, akidah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Faham elok-elok penentu kita tu, ya. Lepas tu beramallah dengan amalan yang mengikut Quran dan Sunnah, insya-Allah Allah akan berikan khabar gembira ini, ya, bermula daripada alam nazak sampai menjejak kaki di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua. Baik. Qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Pandangan mereka tunduk, yakni pandangan para pemiliknya, pandangan mereka tunduk hina kerana kengerian mereka saksikan. Khasyi'ah, tunduk. Kenapa? Takut, tak boleh nak renung, ya, tunduk. Bahkan bila kita menyaksikan ayat surah Jathiyah itu dalam keadaan kita ni terduduk waktu itu, subhanallah, perjalanan mahsyar kalau disusunkan mengikut ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kita menyaksikan perjalanan itu dah menggerunkan, ya, menyusahkan mengikut amalan masing-masing. Amalan bagi orang yang beriman, dia akan laju. Tetapi amalan orang yang bermasalah dalam iman dia, ya, amalan-amalan dia akan tersekat. Dan yang paling kemuncak adalah di atas titian sirat. Apabila Allah mengatakan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang berjalan di atas titian sirat tu dalam keadaan tak jatuh, walaupun dia nak jatuh, tapi tak jatuh, faqad faz, kata Allah, dia itulah orang yang berjaya. Berarti kalau dia tersengit-sengit, boleh gambar tak? Ya, kita berjalan di tali air tu ada titian bukan jambatan, batang pinang tu kita berjalan. Kena pula orang depan tu kacau kita. Rasa nak jatuh kan? Okey, nak jatuh tapi tak jatuh, maka itu orang yang berjaya, kata Allah. Faqad faz. Tetapi kalau jatuh, habis. Kenapa? Kena seksa. Dan seksa bukan sebarangan. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah ampun dosa kita, minta Allah lepaskan kita dari titian sirat dengan mudah. Amin. Ya. Amin. Menakutkan sebenarnya, ya. Bila kita memerhatikan balik berkaitan dengan hadis-hadis titian sirat, ya, sehingga para nabi mengatakan Allahumma salim. Itu nabi. Ya Allah, selamatkan umat dia. Berarti kita, ya Allah, kita dah rasa kita berada dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dah rasa Masya Allah, tetapi belum tentu lagi. Ya, kerana di akhirat nanti baru kita tahu kedudukan amalan kita diterima ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, belajar Al-Quran dan As-Sunnah ini, mengikutnya, ikhlas dan ittiba' Rasul tu, itu di antara syarat penerimaan. Alhamdulillah dapat pahala. Tetapi nak jaga tu, Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bukan banyaknya amalan itu yang menyebabkan kamu nak, tetapi pahala ataupun amalan itu dijaga supaya tidak dibatalkan. Kita dah banyak dah amalan-amalan. Cuba tengok balik hadis, ya. Nanti buku yang kecil yang saya buat tu, bila seorang tu bawa amalan-amalan sebanyak gunung yang tinggi,
Amalan. Ya, inilah kita Quran sunnah amalan. Oleh kerana itu orang beriman ni dia lain sedikit. Walaupun dia buat Al-Quran dan As-Sunnah, dia masih lagi dalam keadaan takut. Takut Allah tak terima amalan. Ya, itu dia. Ya, itu tinggi. Di antara makam darajat yang tinggi sebenarnya. Dia buat amalan soleh. Dah bertepatan Quran dan Sunnah. Tapi dia masih takut Allah tak terima amalan tu. Kita kadang-kadang dah buat aku rasa, okey dah, betul dah. Mantap. Kita ingat dah terima. Belum tentu. Ya, subhanallah. Ya, takut. Sebenarnya bagi saya amat takut. Apa kita nak jawab depan Allah dengan keadaan kita yang begini. La haula wala quwata illa billah. Okey. Baik. Absaruha khashi'ah, pandangan mereka tunduk, yakni pandangan para pemilik amalan tersebut, pandangan mereka tunduk hina kerana kengerian mereka saksikan. Lalu ayat yang berikutnya, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Yakni orang musyrik Quraisy yang sependapat dengan mereka dalam mengingkari hari kiamat. Mereka mengingkari kebangkitan setelah mereka dikuburkan. Yakni kita menyaksikan bagaimana kedudukan orang-orang kafir ini, dia tidak beriman dengan hari akhirat. Dia syarat ni, mungkin kita menyaksikan, ada pula agama-agama lain yang beriman dengan hari akhirat. Betul tak? Ada. Ya, kalau tak masakan dia tanam dalam bumi itu dengan harta karun sekali dengan pada mayat. Kerana dia percaya ada kebangkitan di hari akhirat. Tetapi kepercayaan itu mesti berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan akal. Ya. Setengah orang percaya bahawa kita akan mati dan akan dibangkitkan setelah beratus-ratus tahun. Tapi orangnya dah orang yang berbeza. Zaman dah berbeza, tapi orang yang sama. Itu kepercayaan Hindu. Ya, sebahagian kepercayaan mereka. Dan ada yang percaya kita akan dibangkitkan mengikut apa harta yang kita bawa. Kalau ditanam dengan kereta, kereta lah nanti kita dapat. Ya, kalau itu kepercayaan mereka. Semua itu tidak menepati syarak. Ya, bahkan kita menyaksikan apabila dalam surah Al-Kahfi, dua orang yang mempunyai ladang tu, yang seorang tu mengatakan wala irudittu, ya, wala irudittu ila rabbi. Macam mana ayat tu? Wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Okey, kita tengok balik ayat dalam surah Al-Kahfi yang mana orang ni dia beriman tapi cara iman dia tak betul. Okey, dia katakan qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafar tabilladzi khalaqaka min turab summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Okey, ayat yang sebelum tu. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Nampak tak? Itu dia. Dia punya kepercayaan. Salah. Jadi akidah kita, sifat alam mahsyar ini, ya, mesti mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Penting sangat. Tuan-tuan dan puan, disebabkan sehari dua ni saya tengok berbagai-bagai bentuk amalan-amalan dikeluarkan melalui zikir-zikir, sama ada hadis palsu, hadis sahih, hadis daif, ya, datang nak mengatakan amalan di sana, amalan ni akan baik di sana, amalan ni akan betul. Berhati-hati. Berhati-hati. Kerana ianya persoalan gaib yang boleh dipertengahkan hanya Al-Quran dan hadis yang sahih sahaja. Berbahaya. Ya. Kalau tidak, apa yang kita beriman tentang hari akhirat, dia akan bercanggah. Maka silap. Kita dah salah dalam beriman dengan hari akhirat. Takut rosak amalan kita. Baik. Kemudian, ini orang kafir Quraisy, dia tidak percaya tentang kewujudan. Ya, kewujudan
akan dibangkitkan hari akhirat sehingga mereka mempermainkan Rasulullah dengan ucapan aidza kunna idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Tilka idzan karratun khasirah. Kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Mereka menafikan terus kehidupan di hari akhirat. Sedangkan kehidupan hari akhirat adalah ukuran yang paling penting bagi kita, ya, di dunia ini. Kerana bila kita beriman dengan hari akhirat, dia secara automatik akan mengawal peribadi kita. Dia secara automatik akan menjaga akhlak kita, menjaga perbuatan kita. Beriman dengan hari akhirat. Nampak tak? Ya, kenapa? Kita takut nak berkata tak baik. Kita takut nak melakukan perbuatan tak baik. Walaupun bukan orang menyaksikan kita. Itu pasal beriman dengan hari akhirat itu, dia akan memberikan petunjuk yang terbaik untuk kita kalau kita jaga elok-elok. Maka di sini kafir Quraisy tidak mahu beriman. Orang kafir tidak mahu beriman. Ya, maka di situlah kerugian mereka, dan akhirnya Allah mengatakan fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahirah. Sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan satu tiupan sahaja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi yang kita akan hidup semula. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita perkara yang paling penting, beriman dengan hari akhirat dan belajar cara beriman. Dan insya-Allah macam saya dah buka gambar rajah draft tu kan, bagaimana beriman tu cuma memerlukan kupasan, dan saya tahu benda tu ada di pasaran, tapi kena berhati-hati supaya dalil-dalil yang diketengahkan dalil sahih. Saya takut, bukan apa, saya tahu dari mana buku tu diambil, tetapi yang mana dalil-dalil yang tak sahih tu yang saya takut. Pasal saya tengok ada dalil-dalil yang tak clear, tak sahih. Jadi kita takut tak betul. Maka cuba dapatkan yang betul. Kalau beli pun dapatkan kepastian. Kerana pada tahun lepas dia ada di pameran buku di KL tu, di PWTC tu, World Trade Center tu kan, sekarang WTC. Okay. Dia ada jual. Saya bertanya satu persoalan, dia tak boleh jawab. Dia kata orang punya penulis ni tak ada waktu tu. Jadi di situ tak apalah, siapa yang nak beli boleh tengok, ya, berkaitan dengan perjalanan alam akhirat. Ya, senang. Kita tahu perjalanan itu, itulah perjalanan beriman dengan hari akhirat. Cuma cara dia, cara beriman tu bagaimana, dan perkara-perkara yang berlaku tu bagaimana. Oleh kerana itu, hadis-hadis yang tidak sahih, dia tidak berfungsi dalam bab menerangkan perjalanan-perjalanan di hari akhirat. Ya, walaupun dikata hari ini kita dapat siapa yang membaca zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin tu kan. Kata kena baca 100 kali tiap-tiap hari, dia akan ada 4 perkara, ya, termasuk berkaitan dengan alam kubur, alam akhirat. Tak. Hadis dhaif jiddan. Itu saya terpaksa menjawab tu. Jawab. Itu satu bab. Ada pula yang datang lain. Aduh, banyak pula nak menjawab. Ya, jadi ala kulli hal, tanggungjawab kita terpaksa terang. Ada orang yang bertanya tentang talqin pula. Ya, letih juga tu nak menjawab. Pasal apa? Mereka menyangka talqin itu adalah sunnah. Ya, kita terangkan, lepas tu pinci, panjang sikit. Yang ni panjang sikit. Ya, cuba nak terangkan supaya dia faham. Alhamdulillah dia nakkan Quran dan sunnah. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini, cuba beramallah walaupun sedikit. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kategori orang yang terpilih di dalam Al-Quran ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta